Kita nak bersembang pasal satu lagi perosak dekat ladang sawit, iaitu anai-anai lah. Dia dalam satu geng dengan lipas, iaitu Belatodia. Tetapi dia ada satu lagi yang khas untuk anai-anai, iaitu dia Isoptera lah. Dia social insect lah. Satu terms untuk anai-anai ni kita panggil super organism. Maksud super organism ni maknanya setiap individu tu bila dia membentuk satu organisme yang besar. Sebab anai-anai kan contoh ada 1 juta kan. Jadi 1 juta anai-anai tu dia membentuk satu organisme yang baru sebenarnya. Busuk dia ada yang di dalam tanah. Kalau dalam tanah kita panggil subterranean. Ada yang dekat atas pokok, kita panggil arboreal lah. Anai-anai dia ada higher dengan lower anai-anai. Selalunya yang higher termites ni dia boleh membuat makanan sendiri. Itu kelebihan untuk higher termite. Dan manakala untuk lower termite selalunya dia terpaksa cari makanan sendirilah. Untuk sistem kasta bagi anai-anai disebabkan dia adalah super organisme, kita ada king and queen, kita ada pekerja, kita ada askar ataupun soldier. Tiga-tiga kasta ni bila digabungkan dia menjadi satu organisme. Queen dan king dia akan control whole sarang dia. Pekerja tu dia yang mencari makanan, dia yang memberi makan kepada seluruh sistem sarang anai-anai. Dan untuk askar ataupun soldier menjaga sarang itulah daripada serangan luar dan juga pemangsa dan sebagainya. Kalau dekat rumah selalunya kita ada Nasutitomus lah. Kita ada Globi. Itu memang common lah. Dan rumah pun sebenarnya kita ada Coctotemus juga. Untuk tambahan lah, kita ada Macrotemus tu. Kalau orang utara kita panggil kongkiak lah, yang kepala besar tu. Sarang dia dekat atas tanah. Dan dia adalah higher termite. Dia boleh buat makanan sendiri. Dan dia sebenarnya harmless lah. Dia bukan perosak. Dia tak ganggu siapa-siapa. Dia tak ganggu hidup kita langsung. Cuma keluar cari makan, bawa masuk ke dalam. Dan makanan dia tu akan menghasilkan kulat. Dia akan makan kulat tu lah. Untuk tanaman sawit, Coctotemus adalah the most significant termite pest lah untuk sawit. Kita ada Coctotemus cuvinatus lah. Itu yang paling teruk lah, the most dominant lah. Serangan yang selalunya teruk untuk anai-anai dekat tanaman sawit ni tanah gambut lah. Pengalaman saya di Sibu, area kawasan tanah gambut sepanjang Sungai Rajang tu, memang serangan anai-anai sangat-sangat teruk. Cara dia makan pokok sawit, kalau pokok tu kecil dan 2 meter ke bawah, dia akan naik sampai ke pucuk. Dia masuk melalui pucuk dan pokok tu akan mati terus. Kita nampak kesan-kesan dia lah, kesan-kesan macam pokok tu dah makin layu kan, ataupun kita nampak kita panggil mud trail dia, kesan tanah kan, sarang dia lah dekat pokok tu. Kita memang anggap dia sebagai late symptom punya pest lah. Kita tengok, oh ada anai-anai, sebenarnya pokok tu dah teruk, dah 6 bulan kena makan, dah 9 bulan kena makan. Okey, dan untuk pokok besar 10 tahun kan ke atas tu, anai-anai dia akan naik, selalunya dia akan naik dalam paras 1 meter je. Dekat situ dia akan buat satu satellite nest. Dia akan kumpul situ geng-geng dia akan makan kat situ je. Dia tak dapat bunuh pokok tu pun sebenarnya. Tetapi bila dia buat nest dia dekat batang sawit kat bawah ni, buah atas berat, bawah ni dah berlubang. Bila angin datang ataupun hujan ribut ke, memang akan patah. Kita memang kehilangan hasil teruslah sebab dia membunuh pokok. Dan hasil kita bukan hanya setakat hari ni, bertahun-tahun. Contoh pokok tu 10 tahun dah mati, kita sepatutnya kita replanting umur 25 tahun. Maknanya kita dah rugi 15 tahun untuk petak sawit yang rosak, yang mati tu. Sebab kalau macam yang lain macam ulat bungkus kan, dia just buah rosak ke kan, bulan depan buah ada lagi. Tetapi anai-anai dia makan pokok tu mati terus, habislah. Memang kerugian yang amat tinggi. Sebab kalau kita punya pokok dah 10 tahun semua, kita tak akan buat sulaman dah. Sulaman ni selalunya pokok kita masih 2 tahun, kita masih boleh buat sulam lah. Cara untuk mencegah daripada serangan anai-anai ni, kalau di rumah, pastikan rumah tu bukan dekat kawasan yang ada anai-anai lah. Kebanyakan rumah sekarang kita akan buat pre-treatment dulu. Kita akan tebuk tanah lah, tebuk tanah ataupun tebuk simen. Kita akan masukkan racun lah. Racun ni memang sangat kuat dan berbahaya untuk kita. Cara kita apply hanya kat dalam tanah. Maksudnya dia selamat lah daripada manusia dan sebagainya. Racun ni dia bertindak sebagai as a barrier lah. Anai-anai datang, kena mati terus. Dia boleh bertahan dalam 5 tahun ke 10 tahun. Itu memang warranty yang PCO ataupun syarikat kawalan perosak ni akan bagilah. Kalau untuk di ladang-ladang, selalunya kita akan buat deboling, kita akan buat di stumping betul-betul. Maksudnya kita keluarkan akar ke kayu-kayu yang dulu tu, yang memang jadi perumahan anai-anai ni sebelum kita tanam pokok sawit. Untuk kalau yang dah kena, kalau untuk rumah kita boleh drill kan, kita boleh buat injection, soil injection tu. Satu lagi kita boleh pakai baiting lah ataupun umpan anai-anai. Ada above ground ataupun underground lah. Dan untuk tanaman sawit sama juga. Sekarang kita ada baiting, kita pakai hexafluoron juga. Kita ambil bait tu, kita apply dekat kawasan yang kena serangan lah, dia yang ada anai-anai, kita akan letak kat situ lah. Dan satu lagi kita juga boleh pakai fipronil lah. Fipronil ni kita semburan lah, semburan dekat pokok. Okey.